Hai semua, hari ni kita nak bincang tentang persamaan ion, which is persamaan ion ni kita banyak guna dalam tajuk garam dan juga asid, base dan kadar tindak balas. Okay, 3 tajuk tu biasanya kita akan guna, tapi mungkin juga berguna untuk tajuk-tajuk yang lain. Jadi jom kita start. Baiklah, sekarang kita nak tengok cara tulis persamaan ion untuk tindak balas yang pertama, iaitu antara logam dan juga asid. Tindak balas yang pertama yang saya berikan sebagai contoh adalah tindak balas antara zinc dan juga asid sulfurik. Okay, jadi tindak balas di antara logam dan juga asid akan membentuk sebatian garam dan juga gas hidrogen. Jadi dalam tindak balas ni, zinc akan bertindak balas dengan ion sulfat membentuk zinc sulfat dan juga gas hidrogen. Jadi lepas kita tulis persamaan tu, make sure yang persamaan anda tu seimbang dan kemudian tulis keadaan jirim untuk setiap daripada bahan. Jadi kat sini saya tulis zinc pepejal, asid sulfurik equals zinc sulfat equals hidrogen adalah gas. Selepas kita kenal pasti sama ada benda tu pepejal equals gas, liquid dan sebagainya, kita kena separatekan ataupun asingkan equals sahaja. Okay, bila kita nak tulis persamaan ion ni, kita kena asingkan bahagian yang equals sahaja ya. Okay, jadi dalam kes ni zinc tu saya salin je balik. Okay, ion hidrogen kita asingkan daripada ion sulfat. Kenapa ada 2 H+ dekat situ? Sebab dekat dalam persamaan H2SO4 ataupun H2SO4 ada 2 ion hidrogen. Okay, kemudian untuk zinc sulfat kita hasilkan zinc 2 positif dan ion sulfat 2 negatif. Dan juga yang terakhir adalah gas hidrogen. Jadi gas hidrogen tak boleh asingkan sebab dia wujud sebagai molekul bukannya ion. Okay, selepas daripada kita kenal pasti ion-ion yang ada dalam persamaan tersebut, okay, kita tengok mana yang sama, bahagian kiri dan juga kanan. Yang sama tu kita cancel out kan. Okay, kita pangkahlah ataupun kita slashkan dia. Dan yang tinggal kita salin balik. Okay, dalam kes ni zinc kita salin balik sebab dia tidak berubah. Okay, tak ada persamaan antara bahan dan juga hasil. Okay, ion hidrogen pun kita salin je balik. Okay, zinc 2 positif pun saya salin semula. Dan yang terakhir gas hidrogen. Okay, kenapa zinc dengan zinc 2 positif tu tak boleh cancel out? Kenapa tak boleh cancel out macam ion sulfat? Okay, ini kerana zinc tu dia wujud sebagai atom pada permulaan tindak balas. Okay, ion hidrogen tu ion. Okay, tapi bila zinc tu dah bertindak balas, daripada keadaan atom dia tukar jadi ion. Dan untuk gas hidrogen yang terhasil pada hasil tindak balas tu, dia adalah molekul. Jadi tak boleh kita nak cancel out. Okay, ion dengan molekul tu tak sama. Okey, sekarang kita tengok tindak balas yang kedua, iaitu tindak balas antara logam oksida dan juga asid. Okey, contoh yang saya beri adalah magnesium oksida dan juga asid hidroklorik. Okay, jadi tindak balas antara logam oksida dengan asid akan membentuk garam dan juga air. Okay, jadi tindak balas ni, garam yang dihasilkan adalah magnesium klorida dan satu lagi bahan adalah air.
Okey, jadi dalam tindak balas logam oksida dan asid, garamnya adalah magnesium klorida. Okey, sekarang ni kita kena kenal pasti sama ada persamaan tu seimbang ataupun tak. Sebab tu saya letak 2 dekat depan asid hidroklorik tu untuk seimbangkan persamaan. Okey, lepas tu kita buat macam tadi, tulis keadaan jirim tersebut. Okey, magnesium oksida ni pepejal sebab dia tak larut dalam air. Asid hidroklorik aqueous, magnesium klorida aqueous. Okey, air adalah cecair. Okey, kemudian yang aqueous sahaja kita akan asingkan. Okey, magnesium oksida ni sebab dia pepejal, kita tak boleh pisahkan dia sebab dia tidak mengayon lagi sewaktu hendak bertindak balas. Jadi salin je balik magnesium oksida. Okey, kemudian asingkan 2 ion hidrogen dan juga 2 ion klorida. Okey, kemudian kita asingkan ion magnesium 2 positif dengan ion klorida. Tapi kita ada 2 ion klorida dekat sini sebab dalam formula dekat atas tu kita ada MgCl2. Okay, yang terakhir kita ada air. Okay, kenapa tak boleh pisahkan air? Air dalam keadaan ni kita ambil ataupun kita label dia sebagai cecair. Jadi keadaan jirim dia adalah cecair dan zarahnya berbentuk molekul. Okay, sama macam tadi, kenal pasti yang mana ion yang sama, slashkan. Okay, yang tinggal tu salin je balik. Okay, jadi ni magnesium oksida, salin balik. Okay, MgO. Jadi MgO tu dia tidak berubah. Okay, kemudian 2 ion hidrogen. Okay, menghasilkan ion magnesium. Jadi ion magnesium sama macam tadi. Okay, magnesium dalam keadaan pepejal. Okay, dia belum lagi mengayon. So, kita tak boleh cancelkan MgO dengan Mg2 positif tu. Okay. Dan yang terakhir kita ada air. Jadi, tinggalkan air tu seperti formula yang asal. Okay, jadi dalam tindak balas ni kita boleh tengok yang magnesium oksida ni walaupun dia adalah ion tapi dia wujud sebagai pepejal pada keadaan bahan tindak balas tu. Okey. Jadi dia adalah ion tapi pepejal, tak boleh asingkan. Dalam keadaan hasil tindak balas tu dia ion tetapi dalam bentuk aqueous. So yang kita boleh separatekan untuk menghasilkan persamaan ion ni hanyalah larutan aqueous sahaja. Okey. Jadi air tu bentuknya molekul. Jadi tak boleh separatekan molekul. Kita hanya boleh separatekan aqueous dalam bentuk ion sahaja. Okay, sekarang kita tengok contoh yang ketiga iaitu tindak balas di antara logam karbonat dan juga asid. Jadi contoh yang saya berikan dekat sini adalah logam karbonat, kalsium karbonat. Okay, jadi logam karbonat ni maksudnya logam tu adalah satu logam. Okay, karbonat ni maksudnya ion karbonat. Jadi kalsium karbonat yang bertindak balas dengan asid menghasilkan garam iaitu kalsium nitrat, okay, gas karbon dioksida dan juga air. Jadi dalam tindak balas ni kita ada 3 hasil tindak balas iaitu garam, gas karbon dioksida dan juga air. Untuk tindak balas ni kalsium karbonat adalah satu logam karbonat yang tidak larut dalam air. Okay, jadi untuk persamaan ni kita akan tulis dekat situ kalsium karbonat tu adalah pepejal, asid nitrik aqueous, okay, kalsium nitrat aqueous, gas karbon dioksida gas, air adalah cecair. Okay, kenapa saya letak 2 tu? Macam biasalah sebab kita nak
balance kan, kita nak seimbangkan persamaan yang kita dah tulis. Okay, selepas kita kenal pasti equals, seperti contoh 1 dan 2 tadi, kita akan pisahkan bahan yang AK sahaja, bahan yang equals sahaja. Jadi kalsium karbonat tu tak perlu awak separate kan, tak perlu pisahkan sebab dia pepejat. Bila kita guna bahan tu, dia dalam keadaan pepejat dan dia tidak larut dalam air. Jadi tak boleh pisahkan. Tinggalkan dia sebagai kalsium karbonat, hanya asingkan asid nitrik. Jadi 2 ion hidrogen, 2 ion nitrat. Bila dia dah jadi kalsium nitrat, baru kita separatekan dia sebab dalam keadaan hasil tindak balas tu dia adalah ion kalsium. Jadi Ca2 positif dan juga 2NO3 negatif. Karbon dioksida jangan asingkan sebab dia adalah gas. Air pun jangan asingkan sebab dia dalam keadaan cecair ataupun molekul. Kita tak boleh kata dia ionized. Dalam tindak balas untuk cari persamaan ion ni, kita akan anggapkan yang air itu adalah molekul. Jadi dalam persamaan ni, bahagian hasil dengan bahan tindak balas yang ada ion yang sama adalah nitrat. Jadi cancelkan nitrat. Salin semula kalsium karbonat punya formula. So CaCO3 tu sama je, jangan ubah. Kemudian kita ada 2 ion hidrogen. 2 ion hidrogen. Kemudian tindak balas tersebut menghasilkan ion kalsium 2 positif, gas karbon dioksida CO2 dan juga molekul air. Jadi dalam tindak balas ni, ini adalah persamaan ion untuk tindak balas tersebut. Jadi bila kita nak cerita tentang kadar tindak balas tu nanti, kita akan kata kalsium karbonat dalam bentuk pepejal akan bertindak balas dengan ion hidrogen untuk membentuk kalsium ion ataupun ion kalsium, gas karbon dioksida dan juga air. Sebab itu bila nak terangkan frekuensi perlanggaran berkesan ataupun frekuensi perlanggaran, kita akan gunakan persamaan ion ni untuk menulis ion ataupun bahan apa yang perlu berlanggar untuk tindak balas tu berlaku. Jadi ini cara untuk tulis persamaan ion, senang je.